Sekejap saya test. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera. Pertama-tamanya, welcome kepada Fan Aufra. Jadi saya perkenalkan, saya Syahrir selaku admin Aufra. Saya membantu suami ataupun isteri untuk selesaikan masalah kewangan dengan SBBD, sistem baru buat duit, supaya dapat meningkatkan pendapatan dan kekal harmoni. InsyaAllah, mudah-mudahan dipermudahkan. Okey, jadi apa khabar anda yang berserta dengan saya, yang bersama-sama dengan saya? Anda boleh komen, sihat, So komen, sihat, saya nak nampak komen anda, respon anda. Mudah-mudahan kita dapat ataupun kita terus menerus diberi kesihatan yang baik, berkelapangan masa untuk meningkatkan ilmu kita, informasi kita dalam kehidupan kita, manfaatkan kehidupan kita kepada orang sekeliling kita. Alright. Okey, jadi topik hari ini yang saya nak sajikan kepada anda ialah berkaitan dengan boring, namun apa aktiviti yang bermanfaat yang boleh kita buatlah, kita praktikkan. Okey, sebelum saya nak lanjuti, saya nak tanya kepada siapa yang berada ketika ni, biasanya dalam keadaan boring, apa aktiviti yang anda biasa lakukan? So boleh komen, komen. Boring ni, kenapa boring? Kadang-kadang kita ni sedar tak sedar masa tu berlalu, tapi kita rasa sangat panjang. Kenapa masa hari ni sangat panjang? Dan apa aktiviti ataupun masa tu kita merasai panjang, namun kalau kita nak faham, sebenarnya kita setiap seorang mesti diberi masa yang cukup, sama je 24 jam sehari. Namun kita tak manfaatkan ataupun kita tak lengkapkan dengan aktiviti yang bermanfaat. Bila masa tu kita rasa something yang kosong, yang kurang, jadi kita akan rasa boring lah. Setuju. Okey, jadi anda boleh komen apa aktiviti anda kalau anda rasa boring. Pernah tak ke tak pernah rasa boring? Okey, alright. Jadi first kali yang kita boleh share kan kepada anda, bila anda merasai waktu anda terasa panjang, rasa boring sangat-sangat, sebenarnya banyak aktiviti yang bermanfaat yang kita boleh buat, kita boleh praktikkan, sama ada secara individu, secara keluarga ataupun dalam aktiviti ramai. Alright, namun dalam situasi sekarang kita sharekan sesuai dengan keadaan. Alright, yang pertama, bagi anda yang bagi anda yang suka membaca, sama ada novel ataupun majalah ataupun beberapa informasi, buku yang bermanfaat, anda boleh cabarlah kawan-kawan anda, ataupun siapa, selain kawan siapa, isteri ataupun suami, ataupun anda boleh cabar anak-anak anda. Okey, cuba kita setkan dalam 30 hari ni, kita deal, kita cabar diri kita untuk habiskan 3 buku dalam tempoh 30 hari. Itu satu perkara manfaat lah. Bila kita cabar tu, rasa apa yang kita buat tu dia macam satu kekuatan bersaing yang sihat. Maksudnya kita cari 2-3 orang kawan kita cabar. Okey, kita nak habiskan sama ada 3 buku ataupun novel dalam tempoh 30 hari ni, kita sama-sama cabar. So dalam seminggu kita remind, kita tengok apa progress dia. Okey, itu yang pertama. Selain tu, anda juga boleh buat aktiviti buat resipi baru, memasak, bagi suri rumah, Tapi tak juga kalau kata abang-abang, suami yang nak buat benda baru, contoh sebelum ni tak pernah masak, tak pernah turun ke dapur, tak pernah ringan-ringan tangan ke dapur, cuba buat satu aktiviti yang boleh hilangkan boring, aktiviti baru.
yang sebenarnya bila kita buat satu aktiviti baru ni sebenarnya menghilangkan boring, menghilangkan stres. Sebab boring ni dia boleh menimbulkan keadaan yang stres pada diri kita. Setuju? Okey, setuju bolehlah komen kan? Setuju. Okey, boleh So dapat kan yang pertama tadi, dan yang kedua maksudnya giatkan ataupun biasakan dengan aktiviti masak resipi-resipi baru. Tak kisahlah sama ada suri rumah ataupun suami sendiri, mungkin boleh bantu, semua bantu. So kita boleh cuba apply, buat, cari resipi-resipi baru, beli buku ataupun boleh search di mana-mana blog yang menyediakan resipi-resipi yang pastinya resipi itu bagus dan biasanya menjadi. Tapi jangan risau kalau tak menjadi. Kalau tak jadi, anda boleh share. Share dekat mana? Share dekat group. Masak hari ni apa tak jadi? Masak hari ni apa? Masak apa tak jadi hari ni? So boleh share. Mungkin secara tak langsung dia menaikkan anda punya humor kegembiraan. Perasaan gembira jugalah kadang-kadang. Tak adalah stres sepanjang. Sebab apa yang saya point nak kongsikan ni ialah satu situasi supaya kita tak rasa stres. Dan boring tu boleh bawa kepada keadaan yang stres. Bahaya. Bila stres, kita akan meningkatkan ataupun mengganggu kita punya emosi, juga efek pada hormon kita. Sepatutnya kalau kita gembira akan ada hormon yang gembira yang boleh menceriakan kita. Satu aktiviti yang kita boleh buat iaitu masak. Yang kedua, yang pertama tadi membaca. Kita cabar kawan-kawan kita buat aktiviti membaca. Kita cabar dalam 30 hari ni kita cuba selesaikan habiskan 3 buku contoh. Kemudian aktiviti kedua masak, ada resipi baru kan. Okey, satu saya nak share, saya dan rumah saya baru-baru ni dapat menghasilkan resipi barulah. Masak lemak labu. Biasanya perlu campur dengan pucuk manis, betul? Setuju labu dengan masak lemak campur dengan sayur hijau itu pucuk manis. Namun dalam keadaan sekarang memang susah nak dapat. Jadi apa yang saya sendiri buat, saya sebenarnya dah ada aktiviti membuat aquaponik, menanam. Aquaponik ni adalah kaedah membuat penanaman sayur secara kombinasikan dengan hidupan air tawar lah. Maknanya dia ada circulation, maknanya ada tangki air yang boleh kita isi ikan, sama ada ikan ataupun udang. Yang saya buat udang kara dan ikan kelah. So di peringkat atasnya di filter tu kita letakkan media untuk filter. Dalam masa sama kita boleh letakkan sayur. Saya letak sayur bayam Brazil yang sangat-sangat mudah. Kalau ada laman tanah lagi senang. Tapi saya nak jadikan benda itu sebagai satu aktiviti yang simple. Maksudnya tak perlu siram. Air juga digunakan circulation. Dan naji-najikan tu juga diangkat kepada media tadi, tanah liat bakar tadi, dia akan dari amonia tadi bentuk garam nitrat yang sesuai untuk pokok. Jadi secara organik, ikan sihat, tumbuhan sihat. So sayur tu banyak, jadi kita tukar. Sebab susah nak dapat pucuk manis, kita masuk dalam masak lemak labu tadi. So rasanya sangat-sangat sedap, sangat-sangat perfect. Suka kita nak kongsikan. Sebab daun ni bukan sekadar bayam hijau ni bukan sekadar goreng kosong saja, tapi dia juga sesuai untuk apa-apa kaedah masakan. Jadi itu adalah satu resipi baru yang kami jumpa. Jadi saya sharekan, anda boleh buat. Jadi untuk tanam bayam Brazil pun mudah. Itu nanti aktiviti yang saya nak share juga. Okey, saya teruskan aktiviti yang boleh menghilangkan boring yang boleh kita buat. Yang seterusnya, yang ketiga ialah kita ambil online course buat kita apply, kita belajar, kita ambil online course. Online course ni
mudahlah sebab kita duduk kat rumah saja tapi kita boleh online kan. Online lah. Kita ambil kursus yang sesuai dengan apa yang kita minat. Macam saya baru-baru ni, saya dah ambil kursus selama 3 hari. Dari 8 pagi sehingga 5 petang, dari Jumaat tadi, Sabtu dan Ahad, dan saya ada ambil advance lagi. Kat advance lah ada tambahan. So jadi 4 hari online course. Sangat bagus, sangat membina kita punya kefahaman yang sebelum ni tak selari, kita selarikan. Jadi banyak aktiviti-aktiviti yang anda boleh manfaatkan. Jadi show saya mana-mana kos-kos online yang anda rasa sangat bermanfaat untuk kehidupan anda, kehidupan keluarga anda boleh ambil. Sebab sekarang kos dia sebenarnya lebih murah berbanding kos offline. Sebab offline dia melibatkan penyewaan ruang belajar. Selain itu, kita kena ada kos untuk pergi ke sana, masa kita. Tapi bila kita praktikkan online course, simple sangat, buka laptop ataupun komputer, kita dah boleh online, jalankan online tadi. Jadi masa yang kita rasa boring tu kita boleh kurangkan. Masa boring dalam sama kita boleh tingkatkan ilmu pengetahuan kita. Setuju? Faham Di online course ni sebenarnya sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat murah. Itu yang kita syorkan. Okey, yang ketiga, anda juga boleh buat aktiviti craft, craft ni bagus lah. Macam mungkin seorang tu dia minat craft kayu, ukir kayu, bahagian pertukangan boleh dipraktikkan. Apa lagi? Craft. So apa lagi aktiviti craft maknanya mungkin ada berkelapangan, anda boleh buat wallpaper, rumah anda side belakang ni contoh perlu dia letak wallpaper. Okey, tu aktiviti craft yang anda boleh buat. Selama ni tak pernah buat pemasangan wallpaper, tapi ada cuba benda yang baru. Mungkin pertamanya susah tapi bila anda cadang saya, anda boleh rujuk YouTube bagaimana kaedah membuat ataupun memasang wallpaper dengan kaedah yang betul. Okey, faham Alright, saya sendiri sebenarnya tahun lepas saya siapkan satu rumah saya, pasang wallpaper saya bersama isteri saya saja. Ambil masa yang panjang tapi sangat-sangat puas hati lah sebab kita buat sendiri. Cuma dari segi kos tu memang sama juga, lebih kurang lah. Okey, setuju-setuju, boleh saya teruskan. Okey, kemudian kita juga boleh buat aktiviti bercucuk tanam, gardening. Kalau ada yang ada laman rumah yang sama ada corner lot ataupun end lot, bolehlah cucuk tanam terus atas tanah. Sama ada herba ataupun pokok buah, ataupun juga anda boleh tanam pokok bunga yang boleh menjadikan satu situasi yang menggembirakan. View kalau kita keluar rumah kita nampak view yang menghijau, sangat-sangat puas hati. Kemudian dengan bunga-bunga, kalau ada bunga-bunga yang mententeramkan kita punya feel. Kemudian ada pula rama-rama berterbangan, ditambah lagi dengan kelulut ataupun lebah, sangat-sangat best. Alright, untuk kongsian ni saya nak sharekan juga apa aktiviti yang saya buat. Macam tadi saya ceritakan aktiviti saya buat aquaponik. Ini aktiviti yang anda boleh praktikkan. Mungkin dalam masa terdekat nanti saya akan sharekan bagaimana nak menghasilkan aquaponik asas yang paling simple. Bukan simple jugalah, tapi saya akan buat DIY insyaAllah. Kalau anda nak boleh komen nanti saya akan repair lah. Sebab saya dah buat 3 set, jadi insyaAllah saya akan buat set yang kecil sikit lah, yang sesuai dengan space yang ada. Jadi DIY ni membantu. Pertamanya aquaponik, jadi macam saya share, dia kombinasi antara ternakan ikan air tawar beserta dengan sayur-sayuran. Kita boleh letakkan sebab dia sebagai satu filter yang bagus, dan dalam masa sama juga menjernihkan air dan beri satu habitat air untuk ikan tu hidup dengan bagus. So air tak perlu ditukar sangat dengan kerap, dan pokok dapat baja,
ikan lebih sihat, air jernih, so pokok tak perlu disiram. So banyaklah perkhidmatan dia. Alright. Jadi antara tumbuhan yang saya tanam tadi macam saya nyatakan tadi lah, bayam Brazil. Alright. So selain itu apa aktiviti lain yang kita boleh buat selain pada menanam apa tadi? Kalau anda yang tak ada tanah tadi, anda boleh buat macam saya buat tadi, ataupun anda boleh tanam dalam pasu. Alright. Okey, kemudian aktiviti lain yang baru-baru ini saya share pun juga, anda boleh hasilkan tempat yang simple untuk anda simpan ataupun tempat sebagai satu anda simpan sampah-sampah buangan dapur sama ada sayur-sayuran, apa bawang, apa semua anda masukkan dan anda boleh tutup dalam kedap udara, masukkan susu kultur ataupun EM untuk dapatkan air yang boleh jadikan baja sebagai baja organik pun boleh anda manfaatkan. Jadi masa anda tu terluang lah untuk buat benda-benda tu, benda-benda bagus. Seterusnya menghilang rasa boring, anda layan feel anda. Okey. Kemudian ada satu lagi aktiviti paling simple, anda rest, tenangkan minda anda. Mungkin macam saya, kat mana lokasi yang sesuai saya boleh sit down di tangki ataupun aquarium aquaponik yang saya buat tu, dengan deruan air dia memang sangat-sangat keras, dan sama kita boleh perhatikan, tengok aktiviti ikan tu, bagi makan. Itu serest yang menenangkan jiwa, insyaAllah. Okey. Selain itu anda juga boleh, ini poin ke berapa saya tak pasti, nanti anda boleh, mana yang boleh follow saya tu, anda boleh take note, anda boleh komen-komen, nanti rakan-rakan anda boleh tengok. Okey, yang seterusnya selain pada rest tadi, anda boleh manjakan diri anda, mungkin anda boleh buat spa di rumah. Buat selain spa tu apa lagi, anda boleh beli kursi urut yang murah lah sambil duduk tak perlulah nak pergi kedai nak bayar sikit-sikit juga dapatkan rest secara tenang di bawah urutan kita satu. Kemudian apa lagi, macam tadi lah rest saya cakap tadi, duduk di depan aquarium dengan deruan air-air tadi, sangat menyenangkan. Okey, selain itu aktiviti lain anda boleh manfaatkan baca Al-Quran sama ada bulan pagi ataupun bulan malam. Sambil itu cari pick-up ayat-ayat yang sesuai untuk anda hafal. Sebagai contoh, anda boleh ambil surah As-Saf, cuba selesaikan surah As-Saf ni, surah 61 ayat 1 hingga 14. Apa pelajaran dia? Hafal dia punya asli dia dan faham juga pengertian, hafal juga pengertian. So sekurangnya dapat manfaat untuk kita ambil pelajaran dalam perjalanan kehidupan kita, panduan kita. Jadi selain itu, perkara paling mudah anda juga boleh buat aktiviti sebagai ataupun aktiviti tambahan anda sebagai seorang fotografer. Fotografer ni simple, anda dah ada handphone, anda just keluar ataupun tengok sekeliling, apa yang menarik bagi anda boleh simpan sebagai memori koleksi anda dalam handphone anda. Anda boleh tangkap, terus tangkap. Okay, kita tengok tiba-tiba ada ramuan berterbangan, cuba tangkap. Ada pokok yang berminat, yang anda minat, anda boleh shoot dari berbagai angle. So anda boleh simpan itu sebagai koleksi. Kemudian anda boleh share dalam bentuk foto yang menarik, anda boleh juga letakkan kod-kod yang menarik untuk anda kongsikan. So manfaat itu bukan untuk saja anda rasa puas hati, anda juga dapat beri manfaat kepada sahabat-sahabat kita. Alright. Okey, seterusnya anda juga boleh buat aktiviti workout, macam senam ringan, apa lagi, Zumba ke, anda boleh download mana-mana app yang sesuai, ataupun beli DVD yang boleh anda tengok macam mana dia orang workout yang paling simple, buat dalam aktiviti rumah, dalam rumah, tak perlu terlalu drastik, mana simple aktiviti yoga ke apa kan. Alright. Dia juga sekurang-kurangnya aktiviti yang menghilangkan perasaan boring anda ni, dia menghilangkan
stres-stres yang mungkin wujud dalam diri kita. Setuju. Jadi aktiviti-aktiviti ini bermanfaat untuk diri kita, kecergasan kita, kesihatan kita, minda kita, fizikal kita. So dalam masa sama juga anda boleh fokuskan tentang pemakanan yang sesuai untuk kesihatan fizikal dan minda anda. InsyaAllah. So dapat saya review sikit secara ringkas bagaimana kita nak menghilangkan perasaan boring ataupun menghilangkan perkara-perkara yang stres dengan melakukan aktiviti-aktiviti sihat yang saya sharekan tadi. Maka yang pertama tadi, anda boleh buat aktiviti membaca, kemudian anda boleh buat aktiviti memasak dalam sesama keluarga anda. Anda juga boleh dapatkan online course yang sesuai untuk minat anda, sesuai dengan apa yang anda suka. Kemudian anda juga boleh jadi buat plant gardening ataupun buat berkebun kebun ringan-ringan. Anda juga boleh buat aktiviti craft aktiviti craft yang anda sangat suka. Mungkin ada aktiviti baru yang boleh anda tampilkan. Kemudian anda rest cari waktu-waktu yang rest yang menenangkan fikiran anda. Kemudian yang seterusnya, yang ketujuh, anda juga boleh manjakan diri anda manjakan diri ni, tidur yang sesuai, jangan berlebihan. Kemudian buat spa untuk diri sendiri. Okey. Kemudian anda juga boleh manfaatkan dengan bacaan Al-Quran, jadikan sebagai satu panduan, buat juga ayat bacaan tadarus secara asli dia. Kemudian anda boleh buat hafazan yang bermanfaat untuk kefahaman kita, erti asli dan pengertian juga. Kemudian yang keberapa? Yang ke-9 anda juga boleh buat apa tadi saya share, tambah aktiviti sebagai fotografer. Setuju simple je. Just keluar je, tengok mana yang shoot-shoot yang menarik, berapa angle yang menarik, anda boleh buat tangkap gambar dan buat koleksi. Satu tip yang saya nak share, kalau anda nak buat satu view ataupun angle yang baru, anda boleh ambil handphone anda cuba terbalikkan, cuba tangkap dalam angle yang kamera tu terbalik. Maknanya kalau handphone kita, contoh handphone kita keadaan macam ni berdiri, kita cuba terbalikkan, kita cuba tangkap dalam angle yang terbalik. Jadi bila angle terbalik tu anda tengok dia punya view sangat-sangat bagus. Dia punya wide semua. Anda cuba nanti anda boleh kongsikan dalam komen FB Live saya ni. Nanti kita tengok, kita kongsikan insyaAllah. Alright itu tip yang saya boleh share juga, bagaimana angle fotograf yang cantik. Jadi fotografer sampingan yang sebenarnya boleh menceriakan diri kita. Kita jadikan koleksi, kemudian kita simpankan sebagai ataupun kita share dalam bentuk quote. Kita tambah lagi beberapa quote hari ini perkongsian menarik yang saya nak kongsikan, quote. So benda-benda tu bila ramai dapat dan anda juga merasai keseronokan perkongsian tu, suka pada share tadi. Alright. Yang terakhir tadi workout ni buat senam ringan ke, aktiviti yoga ke, apa lagi, pocok-pocok yang mana anda boleh terus dapatkan daripada apps ataupun anda boleh tengok dalam YouTube sendiri. Alright, dapat. So sekiranya anda dapat, anda boleh komen dapat supaya saya seronok share lebih banyak daripada anda. So anda bantu saya, anda tekan button like, button love banyak-banyak, dan juga anda boleh tag dan anda boleh share juga waspati kepada rakan-rakan anda. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita kali ini dapat disebarluaskan, dapat manfaatnya bersama. Maknanya kita ni jadilah orang yang menyebarkan kebaikan, memberi manfaat supaya sekitar kita ni menjadi orang yang sentiasa positif. Alright, mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang saya kongsikan ni bermanfaat untuk kita bersama. Yang baik tu datang daripada Allah, yang kurang tu adalah kelemahan saya minta maaf, kasar bahasa. Jadi sampai itu saja. Mudah-mudahan poin yang kita share ni bermanfaat dan anda boleh terus praktikkan. Jadi kalau poin tu menarik tapi anda just simpan saja tak guna. Jadi harapan saya dan juga untuk diri saya juga, kita sama-sama praktikkan. Nanti kita sharekan ke depan apa dia punya kesan positif pada diri kita. Alright, itu saja perkongsian kali ini. Mudah-mudahan kita bersama dapat jalani kehidupan kita yang lebih baik, lebih harmoni, insya-Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sampai jumpa lagi.